buruk pilihan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keburukan ini tadi, para ulama menyatakan ini sebab yang jelas kenapa dilarang kita daripada menurut jejak langkah syaitan. Apa lagi seruan syaitan, tuan-tuan? Yang kenapa yang kita tak boleh ikut sangat syaitan ni? Selain daripada yang dinyatakan tadi, selain daripada rekod. Tadi cerita apa? Rekod kejahatan. Rekod kejahatan syaitan. Yang kita baca tadi semua cerita rekod. Tengok pula kerja buat syaitan yang berpanjangan. Surah Al-Baqarah ayat 268. Muka surat 67. Tentang kena biasa belik tengok. Lepas ni boleh buat kamus syaitan dan kerjanya. Tak payahlah pergi ambil tampal poster tempat yang paling suka dihuni syaitan, tanda pasar malam, tandas. Dah kau tu menjaga pasar malam? Apa benda lagi tu? Yang disukai oleh syaitan, kencing berdiri. Kan ada poster tu kan? Lagi apa? Lagu rock apa kan? Mana logik lagu rock? Cerita kalau cerita kalau itu hadis Nabi lagi tak logik. Mana zaman Nabi ada lagu rock? Yang tu semua tak main mana punya idea. Siapa yang pergi buat poster, pergi tampal poster tu di rumah ke, di masjid ke, walaupun tujuannya baik. Kan tentang ada poster yang kita tentang 5 tempat yang disukai oleh syaitan, tempat yang dibenci oleh syaitan kan? Cabut buang lah. Tuan-tuan ganti hak baru, hak Quran punya. Walaupun tujuannya baik, tapi cerita tu kadang-kadang kita katakan melampau. Dia meninggal, bila meninggalkan nas, dia akan bawa pergi kepada melampau. Akan bawa kepada terkeluar daripada anjuran agama. Dengan tu kalau tuan-tuan nak buat, ambil ni. Siapa ada nak buat poster buka, ambil ayat-ayat ni. Baik. 268 tadi. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan untuk kamu kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan kejahatan, al-fahsya, yakni kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu keampunan daripadanya dan kelebihan. Dan Allah maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Jadi apa seruan syaitan? Ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan dengan kemiskinan. Apa maksud syaitan menjanjikan dengan kemiskinan ini, tuan-tuan? Yang ini insya-Allah kita akan huraikan tanya lebar dalam masa. Tetapi yang boleh kita faham ialah syaitan janji ini memberikan ketakutan dalam hati manusia. Kalau dia nak infak di jalan Allah Ta'ala, aku bagi duit lagi, kurang belanja aku. Aku bagi hak ni, duit ni boleh tambah pergi buat benda lain. Dia terasa kurang. Dia terasa miskin. Dia rasa dia perlu dengan harta dunia sampai sanggup tergamak meninggalkan ajaran Allah Ta'ala. Kalau syaitan tawarkan dengan kemiskinan, tentu orang tak mau. Jadi maksud ayat ni bukan syaitan ditawarkan ikut dia jadi miskin. Syaitan maknanya gempak, syaitan goda hasut manusia kalau taatkan Allah Ta'ala nanti miskin. Dan syaitan menyuruh kamu dengan al-fahsya. Al-fahsya maknanya kejahatan yang dilakukan. Fahsya ni lebih khusus. Dia lebih secara umumnya lah semua bentuk kejahatan. Dalam ayat yang lain syaitan membawa fahsya membawa maksud kejahatan yang berkaitan antara hubungan lelaki dan perempuan, khalwat, zina dan sebagainya, ataupun sesama lelaki. Dan dalam ayat ini secara khusus fahsya maksudnya memberikan maksud syaitan menyuruh kamu untuk bersifat bakhil, kedekut, genggam tak tirih orang kata. Kalau belah-belah sana, belah-belah Krian pun kata genggam tak tirih. Pegang-pegang kotak tu tak lepas kat siapa dah. Lintas tabung mana pun tak lepas. Jangan main-main.
Jadi syaitan, ini adalah kerja syaitan. Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan, kalau yang infak, kalau yang korbankan dirinya untuk agama Allah, Allah janjikan maghfirah, Allah janjikan dengan keampunan dan kelebihan kurniaan Allah. Dan Allah habaq, Allah beritahu, tenangkan hati orang beriman, jangan bimbang. Allah wasi'un alim. Wasi', maha luas pengetahuan, maha luas ilmu, maha luas harta benda, khazanah kekayaan Allah Ta'ala. Dan Allah maha mengetahui, Allah nak bagi kat siapa semua balasan. Jangan tu jangan kata aku bagi sekali kalau tak dapat apa kot. Jangan kata tak dapat apa, pasal Allah maha mengetahui. Mungkin apa nama penghargaan manusia mungkin tak dapat, orang tak tahu kita buat apa. Tetapi yang lebih penting ialah Allah. Itu cerita ayat ni. Baik. Tengok pula An-Nisa ayat 60. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendakwa dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka sebenarnya hendak berhukum dengan taghut, sedangkan mereka telah diperintahkan agar mengingkari taghut. Waqad umiru, baik. Wa yuridu syaitan, dan syaitan berkehendakkan, syaitan mahu menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi kelihatannya apa kerja syaitan sekarang ni? Kerjanya ialah menyesatkan manusia sesesat-sesatnya. Baik. Lagi, last kali, bukan last, kita tengok surah Al-Ma'idah ayat 91. Mau ke surat 177. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Hanya saja syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran perbuatan meminum arak dan berjudi itu. Dan syaitan bermaksud menghalangi kamu dari mengingati Allah dan daripada salat. Maka tidakkah kamu mahu berhenti? Fahal antum muntahun, maknanya tak maukah berhenti? Berhentilah maksudnya. Berhenti daripada apa? Berhentilah daripada minum arak, berhentilah daripada berjudi, kerana itu adalah alat yang digunakan oleh syaitan untuk menjebakkan manusia agar membenci sesama manusia dan menimbulkan permusuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ini menerangkan kerja syaitan yang seterusnya ialah menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia. Lepas Allah Ta'ala sebut innahu lakum aduwwum mubin, Allah terangkan lagi kerja syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an